Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bersama dalam program Sembang Santai, Norma Baharu PDP di KMPH, Realiti atau Fantasi, bersama saya, Tuan Timbalan Pengarah Kolej Matrikulasi Pahang, Encik Muhammad Mahyudin bin Muhammad Nordin. Saya selaku moderator anda bernama Nurul Huda binti Hazizi, pensyarah kimia Kolej Matrikulasi Pahang, dan bersama kita tetamu istimewa akan mengupas tajuk isu norma baharu PDP di KMPH, realiti atau fantasi. Mungkin sebelum kita mula dengan lebih lanjut, kita boleh persilakan Tuan Timbalan Pengarah untuk memperkenalkan diri beliau dahulu. Persilakan Tuan. Okay, baik, terima kasih Puan Nur Huda. Terlebih dulu saya nak ucapkan terima kasih pada Jawatankuasa Digital Classroom Kolej Matrikulasi Pahang kerana inisiatif untuk mengadakan program ini. Untuk makluman, saya mula bertugas sebagai seorang guru pada tahun 1997 di sebuah sekolah di daerah Kota Star, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Alor Janggus. Mulai tahun 2000 saya bertukar ke Kolej Matrikulasi Perlis Arau. Selepas 10 tahun saya bertukar pula ke Kolej Matrikulasi Selangor, iaitu pada tahun 2010. Dan setelah 10 tahun di Selangor, 2020 saya mula bertugas di Kolej Matrikulasi Pahang. Nampaknya pengalaman Tuan sebagai seorang pensyarah begitu lama, dan mungkin banyak yang boleh Tuan bawa ke Kolej Matrikulasi Pahang untuk pembaruan di dalam norma baharu PDP. InsyaAllah saya boleh berkongsi sedikit pengalaman saya dengan pensyarah-pensyarah dan juga staf di Kolej Matrikulasi Pahang, insyaAllah. Di dalam era digital revolusi terkini, bidang pendidikan tidak ketinggalan dalam mengalami transformasi ke arah andragogi dan pedagogi secara digital. Pelaksanaan pembelajaran atas talian telah lama dipraktikkan di negara-negara maju kerana ia dipercayai mampu memberikan pelbagai manfaat dan juga kebaikan. Seiring dengan perintah kawalan pergerakan PKP yang dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia bagi membendung penularan wabak COVID-19, PDP norma baharu akan dilaksanakan di KMPH. Bagaimanakah yang dimaksudkan dengan PDP norma baharu di KMPH ini, Tuan? Boleh Tuan kupas sedikit? Baik, terima kasih. PDP norma baharu ni, inilah berikutan daripada penularan COVID-19. Jadi bila isu penularan COVID-19, bila kita cuba untuk memberhentikan penularan ini, ada beberapa perkara yang kita kena ambil tindakan. Contohnya penjarakan di antara sesama kita, dan juga kita tidak sepatutnya berada di dalam bilik yang sesak dan sebagainya. Jadi disebabkan itu kita kena ubah sedikit cara kita melaksanakan PDP, dan di pihak pensyarah kita secara tidak langsung kita kena mengubah cara kita menyampaikan kita punya pengajaran, dan di situlah timbulnya pembelajaran hybrid dalam apa kita kata norma baharu, PDP norma baharu. Saya tertarik dengan istilah pembelajaran yang Tuan sebut tadi, iaitu pembelajaran hybrid. Okey, boleh Tuan jelaskan apakah maksud dengan pembelajaran hybrid tersebut? Sebab sebelum ni belum pernah lagi dengar. Okay. Istilah pembelajaran hybrid ini sebenarnya kalau di dalam program matrikulasi kita dah memperkenalkan dalam istilah blended learning. Jadi isu dalam hybrid learning ni maksudnya kita akan ada gabungan di antara mode secara bersemuka dan juga secara atas talian. Pembelajaran dalam talian yang saya sebutkan tadi, dia boleh dilaksanakan secara sinkronus ataupun asinkronus. Tuan, tadi Tuan ada sebut istilah hybrid.
Kemudian disebut pula istilah asynchronous dan juga synchronous. Tapi kalau dalam bentuk apa tu yang kita kaitkan dengan pembelajaran, dia lebih sesuai dengan apa namanya pembelajaran asynchronous dan juga pembelajaran sinkronus. Begitu ke maksud tuan? Okey, hybrid tadi yang saya katakan tadi adalah kita gabungkan kaedah pembelajaran secara bersemuka dan juga pembelajaran di atas talian. Cuma dalam atas talian itulah yang kita ada dua lagi kita kata kaedah yang sinkronus dengan asinkronus. Pembelajaran sinkronus ni ada bermaksud pelajar melaksanakan pembelajaran secara interaktif dengan pensyarah dan juga rakan-rakan. Manakala pembelajaran asinkronus bermaksud pelajar melaksanakan pembelajaran kendiri berpandukan bahan-bahan yang disediakan oleh pensyarah. Oh, memang benar-benar norma baharu daripada bila kita dengar penjelasan daripada tuan tadi. Berbeza benar dengan pendekatan PDP yang telah dilakukan sebelum ini. Okey. Jadi bagaimanakah pengurusan kolej menyokong PDP norma baharu sekarang? Baik, terima kasih Puan Nurul Huda. Untuk makluman sebenarnya kita sebelum daripada COVID-19 lagi, penularan COVID-19 ni, kita dah ada kursus-kursus yang menjurus kepada pembelajaran atas talian. Dan bila mana adanya penularan COVID-19 ni, kita pun mengambil inisiatif untuk mewujudkan satu jawatankuasa yang dipanggil jawatankuasa Digital Classroom. Dan alhamdulillah, terima kasih pada pensyarah-pensyarah yang begitu bagi saya begitu kata bertenaga dengan idea-idea dan juga dengan usaha-usaha telah merangka beberapa latihan yang khusus untuk meningkatkan kompetensi pensyarah-pensyarah di Kolej Matematika Sepahang. Dan kita sudah duduk bersama-sama dengan di pihak pengurusan dah duduk bersama-sama dengan jawatankuasa merencana kursus selama 6 minggu. Yang mana kursus itu kita menyambut usaha bahagian bertukasi yang dipanggil satu inisiatif dipanggil Digital Matriculation Digital Wave. Pihak pengurusan menyokong penuh usaha-usaha untuk menjayakan pembelajaran atas talian. Usaha awal yang dilaksanakan adalah dengan mewujudkan 5 studio rakaman bagi membantu pensyarah-pensyarah menyediakan bahan PDP dengan kelengkapan yang setanding dan canggih untuk kita gunakan dalam pembelajaran. Namun begitu, pihak pengurusan Kolej Matematika Sepahang tidak ada halangan untuk pensyarah menggunakan pelantar-pelantar pengajaran yang lain seperti Microsoft, Edmodo ataupun Apple. Okay, daripada penerangan tuan tadi, begitu terselah sokongan yang telah diberikan terhadap Matriculation Digital Wave. Namun, adakah pihak pengurusan yakin dengan kemampuan pensyarah untuk melaksanakan PDP norma baharu ini, tuan? Pihak pengurusan kolej amat yakin dengan kemampuan pensyarah-pensyarah untuk melaksanakan PDP norma baharu. Ini berdasarkan kepada komitmen yang ditunjukkan oleh pensyarah-pensyarah semasa kita menjalankan kursus-kursus sepanjang 6 minggu yang telah kita rancangkan. Dan saya mendapat maklum balas yang positif. Ramai pensyarah yang telah pun membeli gadget-gadget yang untuk membantu mereka menyediakan bahan pembelajaran norma baharu. Apakah harapan pihak pengurusan terhadap perubahan ini, iaitu impaknya kepada pensyarah sendiri dan juga kepada para pelajar di sini nanti? Saya berharap semua pensyarah-pensyarah akan terus menyokong norma baharu PDP dalam kita menyediakan pelajar-pelajar yang berkualiti dan berupaya
menghadapi perubahan masa kini di universiti dan seterusnya menghadapi revolusi industri 4.0.